Tahukah Anda, setiap hari kita akan menghasilkan sampah. Sampah ataupun sisa pepejal merupakan sesuatu yang tidak digunakan lagi, hasil daripada aktiviti-aktiviti komersial dan industri. Dalam menempuh arus modernisasi yang menerjawatan tanpa diundang, pencemaran semakin menjadi parah serta duri dalam daging watan. Pelbagai anjakan paradigma telah digarap dan dicanang bagi membendung kemelut ini kerana ia boleh menjejaskan kesihatan dan keselamatan, termasuklah yang hangat meniti dari bibir ke bibir masyarakat sekeliling. Antara prakarsa yang diperkenalkan adalah amalan kitar semula, di mana bahan-bahan buangan diproses menjadi bahan baharu atau bahan kitar semula dan digunakan sebagai fungsi yang sama ataupun yang berlainan. Alternatif ini telah pun diwar-warkan dan ditelusuri oleh segenap masyarakat di seantero dunia. Kitar semula merupakan satu kaedah memproses semula bahan-bahan tertentu untuk digunakan sebagai bahan hasilan yang lain. Hal ini membayangkan kepada kita bahawa satu anjakan paradigma perlu dilakukan demi menjayakan hasrat murni kerajaan. Rakyat Malaysia perlu sepakat kerana muafakat itu membawa berkat dan pelbagai maslahat yang diperoleh daripada kempen kitar semula. Namun begitu, masih terdapat sebahagian masyarakat yang tidak mengambil endah akan kepentingan amalan ini. Justru, wajar untuk kita mengetahui kepentingan amalan kitar semula kepada manusia, negara, juga alam sekitar. Antara kepentingan yang dapat kita peroleh daripada kempen kitar semula adalah: pertama, dapat menjimatkan perbelanjaan secara mikro dan makro, iaitu dari segi mikro, masyarakat tidak perlu berbelanja lebih sekiranya mereka mengitar semula barangan keperluan seperti pakaian dan buku. Sumbangan buku-buku juga adalah penting supaya sumber yang digunakan, iaitu kertas, untuk mencetak buku baru dipelihara dan tidak dibazirkan. Hal ini demikian kerana lebih daripada 160,000 pokok telah ditebang secara tahunan untuk diproses bagi memenuhi permintaan industri yang menggunakan kertas. Dari segi makro, amalan kitar semula dapat menjimatkan perbelanjaan dalam pengurusan sampah. Kos penyelenggaraan tapak pelupusan sampah semakin meningkat dari hari ke hari, berikutan kualiti sampah yang juga turut meningkat. Selain itu, dapat mengurangkan pencemaran alam daripada terus berlaku. Sikap tidak bertanggungjawab segelintir manusia yang membuang sisa-sisa yang tidak sepatutnya ke dalam sungai telah menyebabkan insiden yang tidak diingini. Sebagai contoh, golongan kanak-kanak yang mengalami kesukaran untuk bernafas dan dimasukkan ke hospital. Bencana seperti ini haruslah menjadi pengajaran kepada kita kerana nyawa yang tidak berdosa akan terkorban sekiranya pencemaran tidak dibendung dengan tegas. Tambahan pula, amalan kitar semula yang mengurangkan kadar pembuangan sampah dapat menyelamatkan alam sekitar daripada menjadi tempat pembiakan nyamuk dan tikus. Haiwan yang membiak di kawasan kotor berpotensi tinggi untuk menjadi punca penularan wabak penyakit berjangkit. Oleh itu, penting untuk kita mengamalkan kitar semula agar kebersihan alam sekitar dapat dipelihara dengan baik. Akhir sekali, amalan kitar semula juga dapat menambahkan pendapatan masyarakat. Hal ini diutarakan demikian kerana sesetengah masyarakat beroleh pendapatan tetap atau sampingan melalui amalan jual beli bahan terbuang dan terpakai, sekaligus dapat menurunkan peratus pengangguran di Malaysia. Perkara ini dapat meningkatkan ekonomi individu dan sesebuah organisasi keluarga, terutama yang mempunyai banyak tanggungan. Izharnya, amalan kitar semula dapat membantu masyarakat untuk menjimatkan sebahagian sumber kewangan yang digunakan untuk mengurus bahan buangan dan disalurkan ke arah yang lebih bermanfaat. Oleh itu, jelaslah bahawa objektif utama kitar semula adalah untuk kita menggunakan bahan yang kita ada secara optimum atau mengurangkan penggunaan bahan mentah bagi mengelakkan pembaziran sumber alam semula jadi. Alam semula jadi yang terdiri daripada tanah tani, taburan hutan,
lautan dan udara yang terbentang luas adalah sumber semula jadi yang terhad. Sumber batu arang, gas dan petroleum yang menjadi sumber utama dunia masa kini akan habis dan kita perlu bersedia dengan pelbagai alternatif lain. Persis kata peribahasa Melayu, ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga memerlukan alam semula jadi yang telah menjadi habitat mereka dan kita sebagai manusia yang berakal seharusnya sedar dan melakukan tindakan yang bijak bagi memelihara kepentingan semua perkara. Kesimpulannya, setiap pihak perlulah berganding bahu bagai aur dan tebing bagi merealisasikan iltizam dalam membudayakan amalan kitar semula pada masyarakat kita. Semoga dengan mengamalkan amalan kitar semula akan menjadi budaya setiap ahli masyarakat. Bak kata peribahasa Melayu, Allah bisa, tegal biasa. Hutan itu menghijau, lautan itu membiru. Bersamalah kita menjaga keindahan alam semula jadi, pelihara alam, lindungi bumi. Saya Nusyafika binti Nurino. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love the earth.